Alright, kita nak review One Piece live action series daripada Netflix. Hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk rakam video hari ini. Video non-spoiler review untuk Netflix One Piece. Okay, One Piece series live action daripada Netflix. Itu dia. Sebelum kita cerita apa-apa berkenaan dengan One Piece ni, nak pesan kepada yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kalau anda baru jumpa channel ni ataupun dah lama tapi tak pernah subscribe ke channel ni, ianya percuma, dan kita akan cover pasal anime insyaAllah lepas ni, dan kemudian sekarang pasal live action Netflix series. Why not? Maybe the future banyak lagi buat review Netflix. We'll see. Alright, sekarang kita pergi ke bahagian main content kita, iaitu review Netflix live action series di Netflix. Alright, so One Piece mengisahkan tentang Monkey D. Luffy, seorang remaja yang nak jadi King of the Pirates, Raja Lanon. Okay, dia mulakan perjalanan dia nak jadi Raja Lanon. So dia ambil keputusan untuk kumpulkan satu kru dan kemudian pergi ke Grand Line, di mana adanya satu treasure, satu harta karun yang dinamakan One Piece yang ditinggalkan oleh Raja Lanon yang sebelum ini. So itulah basically the story of One Piece. Sebagai peminat One Piece yang dah pernah tonton One Piece sebelum ni, saya nak cakap yang saya betul-betul tak suka dengan series ni. Saya memang tak suka. Gurau je, mana ada. Saya suka. Saya sangat suka dengan siri live action One Piece ni. Saya rasa it's a very enjoyable series yang boleh ditontoni oleh peminat baru dan peminat lama One Piece. Okay, semua orang boleh tengok, tak ada apa-apa masalah. Just duduk tengok dan enjoy One Piece. Saya nak cerita terus berkenaan dia punya story. Story dia overall lain tau daripada yang saya baca, daripada yang saya tonton, okay, di anime. Tapi kan, it's still very similar in essence. Macam benda dia still sama, tapi ada perbezaan lah. Perbezaan dia agak besar. Okay, kalau korang dah tengok anime, korang macam okay, like banyak karakter yang tak sepatutnya ada dan stuff lah, whatever lah kan. Tapi at the end of the day, apa yang mereka cuba buat sama dengan anime, sama dengan manga. So that is the most important part. Perubahan yang mereka buat ni, pada pandangan saya, adalah perubahan yang penting, yang masuk akal untuk live action. Sebab One Piece sebagai satu series, okay, dia memang impossible untuk ambil dari anime dan terus jadikan live action. Impossible. Mereka cuba, ada beberapa babak kita nampak dia try tiru anime. So it's okay, good job. But most of the times tak boleh tau. Benda tu macam tak masuk akal. So diorang buat benda yang lebih baik lah, which is diorang tukar sikit, but at the same time cerita dia tak deviate lah, tak lari jauh daripada, tak menyimpang daripada One Piece yang asal. Cerita dia lain sikit, but at the end dia punya ultimate goal benda yang sama. So props lah, pujian kepada penulis-penulis One Piece ni. Benda yang kita boleh puji, dia punya set design memang cantik, dia punya sound design memang power, dia punya music power. Okay, ada beberapa music yang korang kena dengar, especially dalam episod 4 dengan episod 8. You guys have to listen to the music, it's so good. Lepas tu dia punya apa lagi, dia punya action is good. Okay, ada sikit kita boleh cerita kejap lagi dekat bahagian yang negatif. Lepas tu dia punya acting is good, especially untuk karakter Nami dan Zoro. So Zoro making you, okay, dia agak kaku dalam filem-filem lain katanya, but this one dia boleh kata dipegang lah Zoro tu punya karakter. Macam lepas ni live action, rasanya orang lain dah tak boleh main Zoro. He's Zoro. Okay, and then for Emily Rudd, Nami, she blew my mind. Okay, meletup otak bila tengok dia punya berlakonan, gempak gila. And then dia betul-betul pegang karakter Nami tu sekarang. Tak ada orang boleh ambil Nami daripada dia. Emily Rudd is Nami. Oh man, so good. Untuk yang lain, okay je. Ada sikit negatif lah. Nanti kita cerita sikit, okay, pasal yang tu. Selain daripada tu, apa lagi yang positif? I think most of the thing lah, memang saya enjoy sangat tengok dekat One Piece live action series ni. So yeah, itulah yang saya boleh cakapkan. Kalau korang ada perasaan nak tengok tapi belum tengok lagi, pergi je tengok. Walaupun korang tak tahu apa-apa pasal One Piece, dia akan start balik daripada awal. Dia akan tunjukkan semua orang punya perjalanan. Dia akan tunjuk flashback sikit. Dia akan tunjuk dia punya motivasi kenapa dia buat sesuatu. Dia akan bagi korang scene yang membuatkan korang macam rasa semangat dan sebagainya. Dia
ada boleh kata satu part, beberapa part yang agak inspirational untuk kita, even in real life kan. Okay, follow your dreams, chase your dreams, whatever. Semua tu ada dalam One Piece. So siapa-siapa yang macam ada perasaan nak tengok tapi tak nak tengok, this is your message lah. Pergilah tengok One Piece because it's good. It's good. Alright, tapi tak ada benda yang perfect. So ada beberapa benda yang saya nak cakap berkenaan yang kurang sikit pada pandangan saya. Benda yang paling saya tak suka dalam One Piece live action series ni, benda paling negatif yang saya nampak adalah satu benda daripada dia punya action, iaitu babak lawan-lawan Luffy. Luffy is the main character, alright, dan dia punya kuasa tu memang orang kata susah lah untuk dibawa ke big screen. Okay, kalau korang tak ada 200 juta untuk buat satu filem, susah lah nak jadikan benda tu stretchy power macam Mr. Fantastic tu. Memang susah. I get that, but dia punya action scenes are not for me. Dia punya action scenes sangat-sangat kaku in my opinion. Kaku. Dia ada bawa macam letak Luffy punya extra element yang benda Luffy tak buat dalam anime atau manga. Dia ada buat, dia tambah, which is good. But at the same time, Luffy punya lawan banyak part yang macam terhenti. Bila macam dia tengah lawan, dia tak fluid. Dia macam Luffy tengah lawan, Luffy macam berhenti kejap. Lepas tu macam berhenti kejap. I don't like that. Okay, I don't like that. So, I guess for me lah, Luffy punya action scene kurang lah. And then satu lagi, Usopp sebagai karakter. I guess mungkin sebab kita dah tengok One Piece lama sangat, sampai rasa Usopp is one of my favourite characters. Tapi kita lupa yang Usopp pada awal-awal series very annoying actually. And I guess dalam series ni pelakon Usopp buat benda yang baik lah. So dia dapat capture the annoyingness atau karakter Usopp tu annoying kan. Dia dapat tunjuk kita, ya, karakter dia quite annoying. But bro, it gets to a point for me lah, dia macam agak annoying sikit lah. I guess it could be better, but we don't know. Alright, apa pandangan korang semua berkenaan dengan Usopp? Please komen dekat bawah kalau korang dah tengok. Please letak spoiler tag, okay? Letak spoiler tag. Korang jangan spoil banyak-banyak sangat kat bawah tu. Okay, kat ruang komen. Apa pun yang negatif, okay, ada benda lain yang negatif, I'm not sure lah kan. Nanti kalau dalam spoiler review mungkin boleh bincang lebih dalam lagi. Apa pun yang negatif, the positive still outweighs it. So saya bagi One Piece live action ni 8/10. Okay, saya sangat enjoy most of the things yang saya tengok sepanjang hari ni. Tahniah kepada penulis-penulis, pelakon dan sebagainya. Good job on the show. Tak sabar nak tengok musim 2. Harap-harap mereka bagi tahu bila musim 2 keluar, tak lama lagi. Okay, so yeah, itu je lah review saya untuk One Piece live action ni. Apa pandangan korang yang dah tengok? Setuju ke tidak 8/10 tu? Ataupun korang tak setuju? Komen saja kat bawah. Pastikan letak spoiler tag kalau korang nak bincang pasal spoiler. Tulislah spoiler alert, and then baru korang komen. Okay, itu sahaja pesan daripada saya. Itu sahaja review saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton video ni sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members sebab sudah jadi members. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.